758 muka surat 758 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah perbincangan Sahih Bukhari kita akan sambung perbincangan bab yang ke-40 tu. Babu fadli man istabra min. Babu fadli man istabra li dinih. Bab kelebihan orang yang menjaga kesucian agamanya. Tajuk ni telah kita bincang dalam sesi lepas. Jadi sambungan pada pagi ini adalah berkait dengan apakah maksud sebenar tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari. Jadi pada sesi lepas telah kita bincang 4 pandangan ulama. Kenapa Imam Bukhari buat tajuk ini? Yang mana tajuk ini menyentuh berkenaan dengan kelebihan orang yang menjaga kesucian agamanya. Jadi berpandukan kepada hadis, satu hadis yang dikemukakan, kita dapati bahawa tajuk ini fokus dia adalah jaga supaya tidak melakukan perkara syubhat itu. Jadi seseorang yang jaga tidak melakukan perkara syubhat itu termasuk menjaga kesucian agama. Kalau hak sebelum ni kita bincang jaga tidak buat perkara-perkara haram, bimbang kukuk pahala-pahala tu hilang tanpa disedari. Banyak tajuk-tajuk sebelum ni yang kita telah bincang. Maknanya hak ini naik ke satu tahap yang lebih tinggi, perkara yang syubhat pun kita elak juga. Baik. Jadi oleh kerana hadis telah kita baca sebelum ini, saya terus pergi kepada poin yang kelima pada muka surat 758 ni. Yang mana poin yang kelima ni masih lagi berkait dengan perbincangan pandangan ulama berkenaan dengan apa hikmat, apa tujuan Imam Bukhari buat tajuk ni. Mana jaga kesucian agama itu ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Cuma perbincangan secara detail poin-poin utama tu selepas ni lah. Baik, ini nak bincang dari segi hikmat di sebalik Imam Bukhari buat tajuk ni. Poin yang kelima, muka surat 758. Maulana Zakaria mengemukakan satu lagi pandangan dia. Yang mana sebelum ini, pada poin yang keempat tu, Maulana Zakaria telah sebut dah. Cuba tengok semula poin yang keempat. Sebab di sini Maulana sebut dua pendapat Syekh Zakaria. Yang pertama, hak nombor 4 muka surat sebelah tu, Syekhul Hadis Maulana Zakaria berpendapat melalui bab yang ke-37 hak sebelum ni, iaitu bab kebimbangan orang mukmin. Amalan dia tu akan hilang tanpa dia sedari. Seperti mana hak kita belajar dah sebelum ni, kalau kita tidak jaga perbuatan-perbuatan kita ni, dia boleh menjadi sebab juga hilang pahala yang telah kita bina tu, yang telah ditulis oleh malaikat tu, dia boleh hilang. Jadi orang beriman hak sebenar, orang beriman yang sebenar, dia akan ada kebimbangan itu. Hasil daripada kebimbangan itulah maka mereka akan cakna terhadap setiap perbuatan mereka tu. Hak tu hak dalam bab yang ke-37. Jadi melalui bab yang ke-37 ini, Imam Bukhari telah mengancam orang-orang Islam daripada perkara-perkara yang boleh menghapuskan pahala amalan mereka dalam keadaan mereka tidak sedar. Ini muka surat 757 ni, saya dia punya ulang balik supaya hadirat boleh buat perbezaan antara pandangan Syekh Zakaria pada poin yang keempat dan juga pada poin yang kelima. Menerusi bab ini pula, yakni bab yang ke-40, bagi pandangan Syekh Zakaria, dia kata Imam Bukhari mahu menunjukkan satu jalan ikhtiar, yakni satu usaha, supaya pahala amalan yang telah kita perolehi itu tidak akan terhapus. Caranya ialah kita jaga kesucian agama
dengan mengelak diri daripada melakukan perkara-perkara syubhat itu. Itu muka surat 757. Ini poin yang keempat. Jadi maknanya pada poin yang keempat ini, bagi Syekh Zakaria, tajuk yang ke-40 ni yang dibuat oleh Imam Bukhari ni, maknanya seolah-olah Imam Bukhari nak angkat satu kedudukan yang lain. Benda syubhat pun, perkara syubhat pun tak boleh buat juga. Apa tu? Sebab perkara syubhat ni tak jelas hukum dia halal ke haram ke. Kalau buat, dibimbangi takut haram sebenarnya, kecuali setelah mendapat pencerahan, dapat maklumat yang betul, sudah jelas dah. Jadi apa dia perkara syubhat, dia bincang selepas ni. Itu pandangan Maulana Zakaria pada poin yang keempat. Baik, pada poin yang kelima, Maulana Zakaria mengemukakan satu lagi pendapat dia. Dia kata mungkin juga tajuk yang ke-40 yang dibuat oleh Imam Bukhari ni sebagai pelengkap kepada bab yang ke-38 sebelum ini, hadis Jibril yang disebut oleh Nabi, hadis Jibril. Kena ingatlah dia nak bila sebut hadis Jibril, hadis hak malaikat Jibril tampil dalam majlis Nabi, sahabat ada sebut sampai 25 orang sahabat ada pada waktu itu. Hak dia tanya mal iman, mal Islam, mal iman, mal ihsan, wa ma alamatus saah, itulah amaratuha tu. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apakah bilakah berlaku kiamat, mula-mula dia tanya. Kemudian akhir sekali disebut tentang tanda-tanda kiamat. Itu bab yang ke-38. Hak bab yang ke-39 tu hak tak ada tajuk, bab tanpa tajuk. Kita bincang dah. Jadi kata Maulana Zakaria, sebenarnya bab yang ke-38 ini sebagai pelengkap lah. Bab yang ke-40 ni, hak kita nak bincang ni, sebagai pelengkap kepada bab yang ke-38. Di dalam hadis Jibril, hak bab yang ke-38 itulah dikemukakan hadis Jibril. Yang dalam bab yang ke-38 hadis Jibril dikemukakan berkenaan dengan pertanyaan Jibril tentang ihsan. Dia tanya ke pak soalan, iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa, bila berlaku kiamat. Jadi salah satu poin pentingnya mal ihsan. Itulah hak Nabi jawab, an ta'budallah ka'annaka tarah tu, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Baik. Jadi seolah-olah bab yang ke-40 ni nak memberi maklumat tambahan tentang ihsan itu apa dia. Maknanya kita jaga perkara syubhat ni termasuk dalam ihsan. Itu maksud dia. Jadi bab yang ke-40 ini diadakan untuk memberitahu jalan yang membawa kepada maqam ihsan. Untuk naik tinggi dalam bab ihsan itu. Ia dapat dicapai apabila seseorang menjaga hatinya berpandukan ajaran agama dan mengelak diri daripada perkara syubhat. Jadi kalau hak syubhat boleh jaga, hak haram ni maknanya lama dah lah dia jaganya. Lebih lagi lah boleh jaga perkara yang haram. Kalau hak tak jelas pun dia jaga juga. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik, seterusnya poin yang ke-6, boleh jadi juga Imam Bukhari mengadakan bab yang ke-40 ini dengan tujuan menolak akidah golongan Murji'ah. Anda terjemah akidah tu sebab Murji'ah ni hak ni akidah dia, ni akidah utama dia. Makna kalau kita beriman, buatlah dosa sebanyak mana pun, dia tidak akan menjejaskan keimanan. Hak ni orang panggil syiar kepada ajaran. Bila kesebut Murji'ah, inilah ajaran dia hak paling besar. Di bawah hak tu lah banyak lagi ajaran, tapi inilah asas dia. Di mana golongan Murji'ah mengatakan la tadurru ma'al iman maksiyah. Maksiat itu sama sekali tidak akan menjejaskan atau memudaratkan orang yang beriman. Mana iman dia kekal, tidak berubah, tidak rosak, tidak jadi kecil saiz, tidak jadi nipis iman tu. Buatlah dosa sebanyak mana pun, asalkan hati dia jaga. Itu maksud dia nya. Maksud kalangan Murji'ah, iman tidak terjejas dengan sebab maksiat. Jadi bab yang dibuat oleh Imam Bukhari ni sebenarnya Imam Bukhari nak kata palsu tu pandangnya tu. Tak betul tu pandangan Murji'ah tu. Orang kita kena penyakit ni, dia kata hamba tak tutup aurat apa, hati baik. Ayalah tu. Tu salah satu tu kesal dia lah tu. Sudah berlaku silap faham. Tidak jadi kafir gitu, mungkin dia tak faham. Tapi maknanya salah dah tu.
sudah lari daripada ajaran Nabi. Padahal kita kata hati baik tu satu hal. Hak tutup aurat ni kita kata ni satu hal lain, dia berbeza tu. Dan kalau berdasarkan pengajian hadis-hadis yang Nabi sebut ni, orang yang tidak tutup aurat akan terjejah iman dia tu. Terjejah iman dia tu. Kalaulah maksiat memang tidak menjejaskan dan memudaratkan iman, kenapa ke hadis ni? Hadis yang ke-52 ni dengan terang menganjurkan supaya kita mengelak diri daripada perkara-perkara syubhah demi menjaga kesucian agama kita. Padahal masih belum jelas lagi haram dia tu. Muka syubhat tak jelas lagi haram, tapi suruh elak dah. Jangan buat walaupun tak jelas pun. Kalau jelas halal tu orang tak panggil syubhat dah. Jadi hadis ni kita baca dah sebab tak nak tak baca minggu ni. Baik. Ada satu lagi perkara yang berkaitan dengan tajuk bab yang mungkin menimbulkan kemusykilan, iaitu lafaz tajuk bab diambil oleh Bukhari daripada hadis yang ke-52 yang dikemukakan di bawahnya. Famanittaqal musyabbahat istabra li dinihi wa irdih. Hak itulah ada dalam hadisnya. Tu hadis tu. Tiba-tiba Imam Bukhari ambilnya bab, dia tidak ambil wa irdih itu. Irdih tu tak ambil, cuma dia ambilnya istabra li dini. Irdih tak ambil. Irdih tu maknanya kemuliaan, kehormatan. Sesiapa yang jaga, sesiapa ni kelebihan orang yang jaga kesucian agamanya, dia tidak sebut irdih, dia tinggal. Sedangkan irdih tu maknanya kehormatan diri. Hak sebut dalam hadis ni. Bapa Imam Bukhari berpada dengan sebut istabra li dini, kelebihan orang yang jaga kesucian agama dia. Tak sebut kemuliaan, maruah. Tu makna maruah. Tak sebut. Apa? Jawapannya ialah dengan kita memelihara kesucian agama, maka kesucian kehormatan diri kita akan terjamin dengan sendiri. Orang jaga kesucian agama ni sama seperti dia jaga kehormatan diri dia. Sebab agama Islam ni, setiap anjuran agama, perbuatan agama, semuanya dia mengandungi maksud mengangkat kedudukan seseorang. Tak mungkin seseorang amal agama Islam ya betul, tiba-tiba jadi jatuh maruah dia, rosak dia punya reputasi dia. Tak mungkin berlaku begitu. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni kalau kita ikuti sungguh perkembangan dia, kita hayati dan kita amalkan, dia akan bawa kita pergi kepada mercu lah, kepada ketinggian. Tu. Kerana itulah Imam Bukhari merasakan tak perlu disebut dalam tajuk bab ni irdih itu. Cukup sekadar lidi ni. Seolah-olah kesucian kehormatan yang disebutkan dalam hadis 52 ni, hak tu merupakan hasil dan buah kerana jaga kesucian agama. Jadi tak payah sebutlah tu. Maknanya kalau kita jaga agama kita betul-betul, dia maruah kita akan suci dengan sendirinya, tak akan tercemar. Baik, itu yang dimaksudkan di sini. Baik, kita pergi seterusnya. Jadi Abu Nuaim ni, cuba tengok nota kaki yang ke-530. Biodata Abu Nuaim, iaitu nama dia sebenarnya Al-Fadl bin Dukain. Ni pun anda tidak nak baca semua ni, sebab ni kena baca sendirilah. Cuma yang anda nak sebut sini ya, Maulana buat ni sebabnya Nuaim ni, Abu Nuaim ni adalah guru Imam Syafi'i. Dia ni adalah guru Imam Syafi'i, guru Imam Bukhari. Imam Syafi'i guru Imam Bukhari. Tu. Jadi Abu Nuaim ni kunyah dia, nama dia sebenarnya Al-Fadl bin Dukain. Cuma anda nak ambil sedikit lah, kita ambil alih atas tu sikit. Jadi Abu Nuaim ni nama dia sebenarnya adalah Al-Fadl bin Dukain bin Mula'i Al-Kufi. Abu Nuaim tu kunyah dia. Kena ingatlah tidak kunyah ni maknanya nama yang dimulai dengan ibnun ataupun ummun. Sepuluh orang Melayu kita lah nak pergi Muhammad Zainab tu anak dia. Kadang-kadang orang tak tahu nama dia. Kalau sebut Muhammad Cendar tu gelaran dia panggil. Gelaran dia. Sebab pondok terkenali ni dia ada 4 ke 5 Pak Mak. Kena sebut gelaran dia. Pak Mak Beruk, Pak Mak Cendar, Pak Mak Kati Taksi. Kalau tidak orang tak kenal Pak Mak mana. Jadi hak nama sebenar dia geria tahu. Muhammad aku Ahmad kau tak tahu. Tu orang Arab memang menjadi budaya dia dalam bab tasmiyah. Hak ni.
Jadi Nu'aim ni anak dia lah. Sebab tu orang panggil dia Abu Nu'aim. Jadi Dukain itu ayah dia tu bukanlah nama sebenar dia, hak tu gelaran dia. Nama sebenar dia adalah Amr bin Hammad. Kemudian dia sebut situlah, tak apalah. Ana nak sebut setakat itu ya. Baik, seterusnya kita pergi seterusnya. Kita terus kepada nota kaki 532. Kita nak ambil terus kepada punca perawi hak utama hadis ni, iaitu sahabat yang bernama An-Nu'aim An-Nu'man bin Bashir. Kita pergi situ muka surat 760 tu. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis ni lah sebagai perawi pertama. Muka surat 760 nota kaki 532. Biodata An-Nu'man bin Bashir. Jadi Nu'man bin Bashir, dari segi nama dia lengkap dia lah, Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah bin Khallas Al-Ansari Al-Khazraji. Dia ni asalnya Khazraj, selepas tu jadi Ansar lah bila digabung oleh Nabi tu. Kunyah dia Abu Abdillah, mana ada anak dia bernama Abdullah. Ayah dia terbilang sebagai salah seorang sahabat Ansar yang ikut serta dalam Bai'ah Aqabah yang kedua. Hak ni hak kira tahun Nabi nak hijrah ni. Setengah ulama kata tahun 12. Ke Nabi hijrah pada tahun ke-13. Pada tahun ke-12 tu berlaku pertemuan kedua antara penduduk Ansar dengan Nabi di Mekah itu. Ni. Selain itu ayah Nu'man ni Bashir bin Sa'ad ni lah, juga telah ikut serta dalam peperangan Badar dan lain-lain peperangan sesudahnya bersama Nabi. Ni maknanya Nu'man ni kalau kita sebut gak radhiyallahu anhuma, anak dan ayah ni semua sahabat. Baik, ibu kepada Nu'man ni nama dia Amrah binti Rawahah. Dia ni sahabat Nabi yang terkenal lah, Amrah ni. Jadi Abdullah bin Rawahah ni adik-beradik Amrah, adik-beradik mak pada Nu'man lah, maknanya pak dara dia. Jadi Abdullah bin Rawahah adalah bapa saudara sebelah ibu dia. Nu'man bin Bashir adalah anak kalangan golongan Ansar yang mula-mula sekali dilahirkan setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi hijrah, maka dialah orang panggil anak kalangan Ansar mula-mula lahir. Siapa begitu sekali dikenal pasti. Makna dia ni ma'ruful hal, bukan majhulul hal, ma'ruful hal, jelas sangat Jadi mak dia Amrah ni juga merupakan sahabiah, biasa kita sebut sahabiah lah, sahabat perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nu'man bin Bashir ni telah meriwayatkan 114 hadis. Demikian tersebut dalam kitab ni lah dia sebut sini. Baik, tak apalah, seterusnya. Oleh kerana beliau menurut kesepakatan para ulama hadis ni, Nu'man bin Bashir ni bayangkanlah mana masa Nabi pergi tu dialah mula-mula lahir. Makna tahun pertama tu dia baru lahir. Maknanya maksudnya bila Nabi wafat, dia ni paling tinggi umur 10 tahun lah. Dan sebab itulah dia disebut sebagai sigharus sahabah, sahabat kecil. Baik. Jadi bila dia ni disenaraikan sebagai sahabat kecil, maka timbullah perselisihan pendapat di kalangan ulama. Dia ni sempat dengar ke tidak secara langsung hadis daripada Nabi, mungkin dia kecil. Tu. Dah ketika Nabi wafat pun dia umur 10 tahun baru. Lepas tu sah ke tidak samak dia tu, dia dengar sendiri daripada Nabi. Baik. Orang-orang yang menukilkan daripada penduduk Madinah bahawa Nu'man bin Bashir ini, orang-orang yang menukilkan daripada penduduk Madinah bahawa mereka mengatakan, mana ada penduduk Madinah kata, oh dia ni tak sempat, tidak sahih samak dia. Kalau dia dengar pun dia budak, tak boleh buat kira. Itu ringkas lah. Walaupun dalam perbincangan usul hadis tu ada sebut, mana budak ni kalau dia riwayat hadis umur berapa dikira sah riwayat dia tu. Waktu ada perbincangan khusus lah. Kebanyakan ulama kata dia ingat molek. Umur 9 tahun ke 7 tahun, kalau dia ingat molek. Tapi kalau 9 tahun tak tahu palai kau lagi, tak diterima. Budak ni diterima, asal dia terima, tapi dengan dibuat beberapa pendetailan lah. Baik, tak apalah. Jadi tidak benarlah kalau kita lihat kepada hadis ni pandangan yang mengatakan tidak sah
dia dengar direct dengan Nabi secara langsung tu kerana dia kecil, tu tidak benar. Apa? Hadis ni menjadi bukti. Sebab dalam hadis ni beliau sebut sendiri dia dengar. Dia sebut sendiri. Cuba kita tengok teks hadis. Cuba tengok teks hadis tu. Sami'tu. Maknanya sami'tu ni bila sebut sami'tu ni tak boleh nak takwil dah ni. Dengar secara sama'. Sami'tu Rasul, saya telah dengar. Maknanya hak ni jelas. Kata-kata ni bahawa dia dengar sendiri, bukan ambil daripada mana-mana sahabat. Jadi hadis ni menolak pandangan riwayat penduduk Madinah itulah. Selain telah meriwayatkan satu hadis secara langsung daripada Nabi, Nu'man ni juga telah meriwayatkan daripada pakcik dia Abdullah bin Rawahah, Umar bin Al-Khattab, Aisyah dan lain sahabat-sahabat lain. Maknanya dia bukan riwayat hadis ni daripada hak ni saja, bukan hadis. Tu. Hak ni secara langsung lah. Cuma dia ni sendiri, selain daripada dia riwayat direct daripada Nabi, makna ada juga hadis lain hak dia riwayat dengan sahabat-sahabat utama ni. Misalnya Sayyidina Umar sendiri, Aisyah dan juga sahabat-sahabat lain. Baik, gitulah. Kemudian dia sebut situ tokoh-tokoh tabi'i yang mengambil riwayat daripada dia. Tak apalah seterusnya. Nu'man bin Bashir terkenal ni kelebihan dia, ni manaqib dia ni manaqib Nu'man. Nu'man bin Bashir terkenal sebagai pemimpin yang sangat pemurah sebab dia ni antara pemimpin politik. Dia ni antara pemimpin politik dia ni. Di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah, beliau telah dilantik sebagai gubernur di Hims dan juga Kufah. Hims ni kalau kita tengok dalam dia punya atlas Mu'jam Hadis, apa ni atlas ni maknanya tempat-tempat yang disebut dalam hadis, dia ada atlas khusus. Hims ni nama satu bandar yang penduduk paling ramai di Damsyik di Syria lah. Dia ada 3 kalau kita tengok. Hims, Halab, selagi ni ada catat sini. Damsyik tu sendiri, Damsyik, Halab Pakhlani, Halab lagi nama tu. Dan juga ni Hims ni antara bandar yang penduduk paling ramai 3 ni. Di situlah dia pernah jadi gubernur ni, kita kata macam menteri besar lah di tempat itu. Beliau terus memegang jawatan sebagai gubernur di situ hinggalah ke zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Selain jawatan itu, Nu'man bin Bashir juga pernah menyandang jawatan hakim di Damsyik, ibu negara tu, selepas Fadalah bin Ubaid. Seperti Abdullah bin Rawahah, pakcik dia, beliau juga terkenal sebagai seorang penyair. Rupanya Nu'man ni penyair juga. Kalau kita baca sejarah Abdullah bin Rawahah ni, Nabi suruh dia ni antara penyair Nabi juga. Kalau dia nak jawab penyair pokok kafir, dialah antaranya. Selain daripada sahabat-sahabat lain, dia salah seorang. Dan dia ni hebat lah. Mana ni antara penyair agung dia. Baik, di kalangan sahabat tidak ada yang bernama Nu'man bin Bashir selain beliau terbunuh pada tahun 64 Hijrah. Pada tahun 64 Hijrah. Baik. Seterusnya kita pergi, kita masuk pada tajuk dia punya perbincangan ni lah. Kenapa dalam hadis ni sebut al-halalu bayyinun? Hak haram itu terang. Apa dia maksud dia? Dikatakan apa yang halal itu terang kerana ada nas yang terang menunjukkan halalnya, atau ada kaedah atau prinsip umum yang jelas membolehkan sekian banyak perkara atau benda dihukum sebagai halal. Sebagai contohnya firman Allah berikut. Jadi hak halal ni memang jelas. Dan sebenarnya hak halal ni banyak. Kalau hak Nabi larang ni, larangan agama ni sebenarnya tidak banyak. Hak halal tu memang banyak. Sebab itulah kalau kita baca selepas ni, salah satu makna al-halal bayyinun, ayatnya halal tu hak banyak. Itu salah satu maksud dia. Okay, baik, cuba kita tengok ayat ni, ayat 29 suratul Baqarah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah, yakni Allah, yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya lah 7 langit dengan sempurna. Dan dialah Tuhan yang maha mengetahui
akan tiap-tiap sesuatu. Baik, daripada firman Allah ini dapat disimpulkan bahawa pada dasarnya segala yang ada di bumi ini adalah halal untuk kita. Waktu dia panggil prinsip umum, segala yang ada ni boleh kita manfaatkan, halal semuanya. Itu secara umum. Kecuali kalau ada yang terbukti membahayakan atau terbukti memudaratkan manusia, dan kecuali apa yang disebut dengan jelas tentang haramnya oleh nas syariah. Tu tak boleh lah. Ini kerana huruf lam pada perkataan lakum dipakai dengan makna lam lil manfaah ataupun lam lin naf'. Ia memberi erti boleh dimanfaatkan oleh kamu, boleh kamu ambil manfaat, boleh kamu guna. Itulah huwallazi khalaqalakum. Lam tu dia panggil lam lil manfaah. Lam ni kan banyak. Lam lil milk boleh, alhamdulillah, tu lil milk. Ni lakum ni dia panggil lil manfaah. Sebab tu kita terjemah Tuhan Allah ni adalah Tuhan yang menjadikan untuk kamu, yakni untuk manfaat kamu, semua yang ada di bumi ni. Sebab tu di sini kecuali terbukti kalau sesuatu tu membahayakan. Misalnya doktor kata makanan ni tak boleh, dia boleh memudaratkan manusia, sama ada dalam kadar segera ataupun kadar akan datang lah. Lambat banget aku kata boleh memudaratkan. Hak tu memang tak boleh, kita tak boleh ambil dah. Bahkan Yusuf Qaradawi kata hak ni kaedah dalam fiqh. Setiap kalau kita ambil bab makanan pun, tak kira lah apa saja, bila doktor, orang yang pakar dalam bidang tu kata kalau makan hak ni, guna hak ni, dia boleh membayar kesihatan, fiqh kena akur. Ahli fiqh kena kata haram benda tu. Hak tu kaedah tu Yusuf Qaradawi kata. Tu dia bincang tentang rokok tu. Lepas tu kena rujuk Yusuf Qaradawi, anda sebut sekat tu ya. Nah. Baik. Apa yang halal itu terang. Anda tidak dilarang melakukannya. Maknanya boleh ya? Seperti memakan makanan berupa bijirin, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan atau daging binatang yang halal, meminum minuman berupa air susu dan lain-lain air yang jelas dibenarkan oleh agama Islam, memakai pakaian yang diperbuat daripada segala macam benang, bulu binatang dan lain-lain bahan yang dibenarkan. Begitu juga bekerja dan berusaha mencari rezeki yang halal, semuanya halal dan hukum dia jelas. Sebab itulah setengah ulama kata ni saja anda catat ni. Maknanya umat manusia sudah boleh hidup dengan yang halal jelas. Tu. Kalau kita rujuk dalam kitab dia ada sebut, dia kata kenyataan ni sebenarnya bila disebut al-halal bayyinun, maknanya dengan hak halal tu padat dah untuk kita hidup. Kita boleh naik tinggi dalam agama tu. Maknanya kalau kita tak ambil hak syubhah, hak halal tu padat dah sebab banyak terlajak. Itu salah satu makna al-halal bayyinun. Padat dah tu. Supaya nak kata itulah. Supaya nak sebut semua duk sibuk dengan tawassul kubur dengan orang mati. Kalau tak ada hak tu pun kita segar dah dengan tawassul hak lain tu. Kita sehat dah dengan tawassul lain. Tak ambil hak tu pun. Bahkan hak tu ada unsur yang madarrah, yang memudaratkan. Supaya juga ni. Al-halal bayyinun tu selain daripada makna halal tu yang paling banyak, dia juga menunjukkan dengan hak halal tu sudah cukup dah untuk kehidupan kita. Sudah cukup dah. Baik. Itu maksud dianya. Baik, seterusnya nota kaki yang ke-534. Kenapakah dikatakan apa yang haram itu juga jelas terang? Hak tadi sebut al-halal bayyinun. Kemudian Nabi katakan al-halal bayyin ni wal haramu bayyin. Hak haram itu pun jelas juga. Baik, dikatakan apa yang haram itu juga terang kerana ada nas yang terang menunjukkan haramnya. Seperti memakan bangkai, darah, daging, tulang, lemak dan lain-lain dari binatang yang jelas haram dimakan. Meminum minuman yang memabukkan atau memudaratkan kesihatan. Bekerja dan berusaha mendapatkan rezeki dan keuntungan dengan cara yang salah, seperti mencuri, menyamun, berjudi, makan riba, menipu dan sebagainya lah. Hak jelas diharamkan oleh agama secara nas itu. Itu maksud dia. Semua yang tersebut itu haram belaka dan terang hukum haramnya. Demikian juga perkara-perkara yang dikenakan hukum hudud, hukum had dan denda menurut syarak apabila anda melakukan. Hak ni haram juga, jelas juga. Apa yang haram juga dikira terang apabila ada kaedah. Ni ayatnya maksud haram yang terang ini selain daripada ada nas, dia boleh jadi haram yang jelas juga kalau ada kaedah dan prinsip umum yang jelas mengharamkannya. Sebagai contoh,
sabda Nabi SAW ni dia panggil kaedah. Kaedah ni sama ada Nabi sebut sendiri dalam hadis, kemudian ulama kita faham dan dia buat semacam kesimpulan lah. Contohnya kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan haram. Hak ni ada dah dalam hadis. Cuma ulama perjelaskan lagi. Ni kaedah ni, setiap yang memabukkan haram, tak kira lah makan gapo minum gapo pun. Tu. Tapi hak ni dia berkait dengan ni berkait dengan makan minum ni. Lepas tu kita kata pergi patah naik perahu mabuk, haram naik perahu. Sebab dia mabuk laut. Tak lagi ada tu tak masuk tu. Bahan coklat boleh hilang tu. Nah, ada tu tak kira tu. Sebab tu kaedah ni dia ada. Sebab tu kalau kaedah dalam agama dia ada pula dhabit, disiplin kecil yang kena patuh baru boleh pakai kaedah tu. Kita nak pakai kaedah kullu muskirin haram ni, dia ada pula dia panggil disiplin kecil. Orang panggil kepada dia kaedah kecil lah nak pakai. Tak boleh nak pakai tak terkalu. Kaedah ni kena belajar. Tu. Maka termasuklah di bawahnya segala yang memabukkan sampai hari kiamat jadi hukum haram tu. Setiap yang memabukkan, bila kita makan, bila kita minum jadi mabuk. Walaupun bahan itu, makanan itu, minuman itu tak ada zaman Nabi, pakai kaedah ni. Jadi tak boleh juga. Walaupun kita kata sebab arak ni Nabi ni asalnya perah anggur. Tak kira lah minuman apa hak tidak perah anggur. Hak tempat kita ni perah anggur dia, kita kata hasil air dia. Tuak ke? Bila diproses dalam jangka masa sekian dia jadi mabuk, walaupun dia bukan daripada buah zabib, buah apa? Buah anggur. Tak boleh, haram juga. Sebab apa? Ilat tu sama, muskir itu. Ilat tu sama. Ni orang panggil kaedah. Maka hak tu dikira sebagai haram yang jelas juga. Sebab itulah di sini anda ada buat catatan. Jadi ulama memberi, jadi umat manusia sudah boleh mengelak diri daripada melakukan larangan yang jelas hukum haramnya. Sebab hal ni jelas, tak timbul masalah dah. Jadi kebanyakan orang Islam yang melakukan pelanggaran hukum adalah yang telah jelas hukum haram dia. Kalau kita perhatikan orang panggil orang Islam lah, hak duk langgar hukum tu, hak jelas-jelas lah kedah tu. Hak jadi isu tu. Kalau perkara tu syubhat, dia tak jadi geger belah mana. Cuma timbul masalah di kalangan orang-orang yang lebih halus pemerhati ada. Boleh ke tak? Tapi orang awal ni dia tak kira. Hak orang awal pun terkejut kalau hak jelas dah haram tu. Semua orang itu dah hak itulah biasa berlaku pelanggarannya terhadap umat Islam. Hak itulah hak jelas dah tu. Kalau hak syubhat ni dia tidak belah mana. Hak tu ada sekali-sekala ya. Tu. Dah hak tu dia menjadi perbincangan ulama khusus pula. Misalnya kita kata perniagaan melalui alam maya, okay? Dulu tak ada. Mula-mula tubik dulu kemain tu. Ulama kata tak boleh apa tu. Sebab dia akan berlaku darar tu. Sekarang ni bila diperkenalkan sistem, ulama kata boleh lah. Boleh lah. Makna nak berlaku penipuan tu payah. Nak berlaku penipuan tu payah. Dia ada pula sistem yang kawal. Tak apa, jadi boleh lah. Dulu sebab tak jelas. Masuk dua kali masuk, okey lah. Masuk kali tiga masuk duit, tak mari-mari barang tu. Ataupun barang mari tu siapa hak lain. Dia lah ni kita boleh itu balik, boleh hantar balik. Banyak perkara lah sistem itu. Tu dulu satu ketika jadi syubhat, lah ni jadi jelas. Baik, seterusnya cuba kita tengok lagi. 535, cuba tengok. Perkara atau benda yang dikatakan syubhat ni lah fokus utama dalam hadis ni dan bab ini. Perkara atau benda yang dikatakan syubhat, yakni tidak jelas. Sesuatu yang tidak apa maksud syubhat tu? Sesuatu yang tidak terang hukum halal haramnya kepada orang ramai. Kerana nas yang terang tentangnya tidak ada. Perkara atau benda seperti itulah yang dikatakan mushtabihat. Jadi kalimah mushtabihat ni kita akan tengok selepas ni dia ada berbeza-beza juga tu. Hak sebut dalam hadis yang ke-52 ni. Jadi mushtabihat adalah perkara atau benda yang tidak dapat dipastikan hukum halal dan haramnya dengan cara biasa berdasarkan nas yang terang. Mana kalau tengok hadis-hadis Nabi, tengok ayat Quran, tak ada menunjukkan kepada hukum benda ni, perkara ni. Tapi rasa tu macam tak sedap lah. Sebab itulah dalam hadis, sesuatu yang kita tak jelas hukum haram tapi hati kita taradud, kita jangan buat. Hak tu dikira syubhat bagi kita. Mungkin bagi orang lain tidak syubhat. Hak tu dia ada bincang dalam hadis tu.
Jadi makna kih-kih lagu ni lah yang perlu kita cari pencerahan, tanya pakar dalam bidang tu lagu mana ni. Tu sikap orang Islam sebenar. Ni tak jelas buat pokok-pokok inyah baru tanya. Nah, tu tak lih lagu tu. Jadi perkara syubhat ni hanya diketahui dan dapat dipastikan oleh segelintir manusia yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk hukum hakam agama. Jadi orang-orang alim tu dia boleh agak, dia boleh tahu, dia boleh buat kesimpulan. Tapi ni kita orang biasa. Jadi hak ni lah kita nak bicaranya. Bagi kita, bila kita tidak jelas hukum haram, tak jelas hukum halal, jangan buat lagi. Tanya dulu. Kalau ada lagu tu, orang ni telah istibra' li dini. Orang ni telah menyucikan agama dia. Tu. Kata Imam Nawawi, dia kata hukum halal haram bagi segala perkara atau benda ada 3. Hukum halal haram ni bagi ni setiap perkara, setiap benda ni dalam kehidupan manusia ni ada 3 perkara. Yang pertama ialah apa yang telah terang halalnya. Halalnya tidak tersembunyi kepada kebanyakan umat Islam. Misalnya roti, buah-buahan, minyak masak, madu, minyak sapi, susu binatang yang halal dimakan, dagingnya, telurnya dan lain-lain makanan. Hak jelas halal lah. Orang tahu belakang ni. Demikian juga bercakap, memandang, berjalan dan lain-lain tindakan dan perbuatan dan seumpamanya. Semua tu halal. Sebab apa? Sebab dia terang, dia jelas halal dia tu. Tu. Tidak ada sebara keraguan. Dah ni tak jadi isu pun. Orang tak minta dalil. Awak makan roti mana dalil? Tu orang tak minta dalil. Tapi bila awak kecek benda orang tak dengar, orang terkejut. Pelik. Orang minta dalil lah. Bila benda tu pelik, orang minta dalil lah. Orang tak minta dalil. Mana dalil kena rokok oleh maya? Orang tak minta tu. Orang tak minta dalil. Bila kata minta dalil, sah benda tu ada masalah. Ataupun benda tu orang tak aja dengar. Ataupun benda pelik. Tu Baik, seterusnya. Kedua, tujuan pertama. Yang keduanya, apa yang terang haramnya, seperti arak, babi, bangkai, air kencing dan darah yang mengalir. Demikian juga perbuatan zina, dusta, mengumpat, mengacung, memandang perempuan bukan mahram dengan penuh nafsu. Sebab semata-mata tengok, dia tidak haram. Mana tengok tanpa disiplin, tanpa adab, baru dia jadi haram. Dan seumpamanya. Dan yang ketiga ialah perkara-perkara atau benda-benda yang tidak jelas. Dia panggil syubhat. Perkara atau benda syubhat itu ialah sesuatu yang tidak terang, halal dan haramnya, tak jelas. Baik. Wa bainahuma musyabbahat. Baik, hak dalam hadis ni sebut gitu. Baik, sebenarnya terdapat 5 riwayat berhubung dengan perkataan musyabbahat ni. Ada setengah sebut mushtabihat. Mushtabihat. Ada setengah riwayat sebut mutasyabbihat. Ada setengah riwayat sebut musyabbahat. Ada setengah riwayat sebut musyabbihat. Dan ada juga riwayat sebut musybihat. Tak apalah, semuanya merujuk kepada makna tidak jelas. Hukum halal dan haram. Dia di situ belakang makna tu. Kalau nak bicara dari segi bahasa Arab kan, panjang cerita lah tu sasa tu. Tu kena ngaji khusus lah pula sarah tu. Tapi hukum mana pun makna dia semua merujuk kepada ma bainal halal wal haram. Itu maksud dia. Baik. Nota kaki yang 536. Dalam hadis Nabi sebut, bukan semua orang tahu perkara syubhat tu, hak halal, haram, hak jelas-jelas tu tak apa, semua orang boleh tahu. Kita orang kampung pun tahu tu. Tapi benda hak tak jelas ni, khususnya perkara-perkara baru yang ada di zaman tertentu, yang tidak ada zaman Nabi dulu. Hak ni bukan semua orang boleh tahu. Sebab tu dalam hadis ni kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tu nota kaki 536. Bila sebut kebanyakan manusia tidak mengetahui, maknanya ada yang mengetahui. Cuma kebanyakan, hak ramainya tak tahu. Tapi hak tahu ni ada. Siapa dia? Di kalangan ulama yang mahir dalam bidang tu. Baik. Jadi potongan sabda Nabi SAW ini menunjukkan bukan tidak ada langsung manusia yang dapat mengetahui hukum perkara syubhat ni. Jadi bila digunakan kaedah-kaedah tertentu yang sah di sisi agama, boleh tahu juga hukum tu. Jadi nak guna kaedah ni bukan orang awam. Orang awam tak erti nak guna kaedah. Kaedah pun dia tak tahu. Jadi orang yang boleh guna kaedah sehingga dia boleh kesal hak benda tak jelas tu sebenarnya hukumnya jelas. Halal ke haram ke? Hak ni kalangan ulama. Baik.
Memang ada yang tahu perkara hukum syubhat ni, tetapi keputusannya mungkin dipertikaikan oleh pihak lain yang juga berautoriti. Benda-benda ginilah kadang-kadang kita tengok dia timbul khilaf di kalangan ulama. Misalnya kita ambil ni antara hukum baru, kena bayar zakat, orang panggil zakat pendapatan. Memang tak ada dalam kitab klasik saya cari. Jadi anda tengok dalam bab zakat ni, boleh dikatakan ulama kata yang mula sekali mencetuskan idea itu Dr. Yusuf Qaradawi lah. Dah ramai tokoh-tokoh hebat disenarakan yang setuju dengan pendapat molek. Sebab apa? Sebab dia memenuhi ruh maksud zakat tu. Tu. Maknanya Dr. Yusuf Qaradawi ni mana di segi nilai fiqh dia sangat tinggi. Cuma kalau orang tak tahu kat jenis otak sewe tu, mungkin dia tak faham tu. Kalau otak tu jenis molek, insya-Allah dia boleh faham. Ya. Mana kalau hadis-hadis tengok dalam internet boleh nampak siapa yang bersetuju dengan pendapat Yusuf Qaradawi, senara hebat-hebat saja tu, penulis kitab saja dia kata molek walaupun tak ada. Kalau nak kira tak ada zakat pendapat dia, banyak mana lagi zakat lain tak ada zaman. Zakat saham tak ada zaman Nabi. Saham mana ada zaman Nabi. Bincang khusus tu tentang saham tu tak ada sewi-sewi pun tu. Orang faham molek. Ni dalam bab perbezaan ni hadirat, dia akan menyebabkan seseorang itu nampak agama ni sesuai untuk sepanjang zaman. Dia sebab itulah apa ni Yusuf Qaradawi tulis, dia bukan sekadar maksud zakat, dia panggil fiqhuz zakat. Kitab dia tu fiqh tentang zakat. Mana zakat ni jangan faham secara literal, secara nah gitu saja, kena faham secara fiqh dia tu. Tu. Baik, cuba kita tengok lagi. Dalam menghadapi perkara atau benda yang syubhat yang tidak jelas hukum halal haramnya, banyaklah hadirat kalau sebut tentang zakat ni kan. Boleh ke tak bayar zakat ni bulan ni? Maknanya kita kata tak cukup haul tu, tak cukup setahun boleh. Tu fiqh lah tu. Tak bukan dalam fiqh Syafi'i saja terima tu. Antara bangsa terima tu. Dengan syarat-syarat dia gini. Antaranya pendapat dia tu dijamin oleh kerajaan. Boleh bayar lalu dah. Berdasar pada nisab dia tu dikira bayar bulan ni. Jadi tak terasa berat lah. Tu. Baik. Dalam menghadapi perkara atau benda yang syubhat yang tidak jelas halal haramnya, orang-orang yang berusaha menjaga kesucian agamanya akan mengelak diri daripadanya. Tak buat dulu, tangguh dulu. Itulah orang-orang yang warak menurut istilah pala orang. Kena ingat ni warak peringkat tinggi. Sebab kalau mengikut Imam Malik, jaga hukum halal haram tu warak dah tu. Kalau syubhat pun jaga juga, ni makna warak peringkat lebih tinggi. Warak peringkat lebih tinggi. Di sana terdapat banyak sebab yang menimbulkan syubhat atau kesamaran pada hukum. Jadi timbul isu perkara dengan syubhat, apa sebab? Apa sebab timbul tu? Baik, di sini disebut secara ringkas. Antara sebab di sana terdapat banyak sebab yang menimbulkan syubhat atas satu-satu perkara. Antaranya ialah kerana terdapat pertentangan di antara dua dalil atau kerana ketiadaan nas yang terang mengenai. Hanya boleh jadi syubhat, tak ada nas yang terang. Ataupun kalau ada dalil tu berlaku pertemuan, berlaku iddat di antara dua dalil. Misalnya boleh jadi juga. Syubhat menurut Imam Ahmad ni pada ta'rif Imam Ahmad lah dalam huraya Imam Ahmad, dia kata syubhat ni adalah sesuatu yang diperselisihi tentang halal memakannya seperti kuda dan meminumnya seperti nabith, yakni air rendaman buah kurma kering atau kismis, rendam lama, atau memakannya seperti atau memakainya seperti kulit binatang buah, kulit rimah. Mana mazhab Syafi'i tak boleh, tapi mazhab lain kata boleh. Mazhab lain ada kata boleh. Sokok kulit rimah tu boleh makan dia tu. Tapi hati-hati tu kena bincang semula tu. Saya nak ayat dalam bab fiqh lama kelik kata rimah boleh makan. Kena faham molek kan? Kalau faham molek ni dalam mazhab Syafi'i memang tak boleh. Nak ayat ni mana dalam fiqh Islam ni dia tak sama. Supaya tupalah hadirat. Tempat kita ni tupa tak boleh makan. Bila ada ulama kata boleh makan gegek. Dak tupa ni berapa jenis? Dulunya. Berapa jenis tupa? Ana tengok lalak tupa tu jenis lalak. Lalak saja. Memang lalak tak boleh makan ke mana pun. Tak ada siapa kata betul. Nak ayatnya
dalam nak membicarakan hadis kan Nabi sebutkan kalau lalat masuk dalam air kan kita rendai dia sebab sebelah sayap dia tu racun. Hak tu ulama bincang lalat pasal mana tu. Kalau lalat hak hijau perut besar tu. Hak lalat MPKB orang panggil. Hak tu oh tu siapa ulama bincang. Dr. Dania tu dia bincang parut benar tu. Kita nak pakai lagu mana hadis tu. Sebab tu ulama kata hadis tu masuk hadis muskil. Hadis muskil. Dah kita sendiri segi amal kalau nampak lalat tu kita kendai ke? Oi. Oh jangan buat gitu ada tak? Patu lalat pula hijau tu. Wak duduk di tos apa PKB tu. Kau lalat mana? Banyak kara tu. Air tu sejuk ke air panas, cuaca semua ulama bincang. Akhir sekali hak Nabi nak ayatnya ke dia situ. Makan tu kena jaga kebersihan dia termasuk persekitaran. Hak tu maksud paling utamanya. Dia pergi situ. Tu panggil fiqh hadis lah tu. Fiqh hadis. Oh tapi kalau rendai bagi anak sewi tu. No. Kalau rendai lalat tak tahu paling ekor lalat pasal mana. No. Cuba tengok dalam internet lalat ni bukan pada kaki dia saja tu masalah. Jangan main tak kena berhati-hatilah. Sebab tu Gua Ana Maulana dia kata hadis-hadis gini kena tengok ulama bincang macam mana. Jangan pakai nak terima lalu. Walik cakap nak selai lalat no. Maknanya jaga kebersihan tu. Baik, cuba kita tengok lagi. Pada pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama kuda halal dimakan. Dana makannya daging kuda. Sedap daging kuda. Buat apa pergi? No. Menurut Malikiyah, yakni ulama dalam mazhab Malik haram balik kuda. Jadi pak lagi mazhab besar betul. Bukan sekadar pak tu jumhur. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama halal kuda. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik kata tak boleh. Nabis diminum menurut pandangan Abu Hanifah. Hak ni pun juga dia perlu pada perbincangan. Nabis yang macam mana? Sebab ada orang kata ni salah satu contoh Imam Abu Hanifah menghalalkan arak. Nabis tu kena faham molek dulu gapo. Siapa kutuk Imam Abu Hanifah teruklah. Siapa ada kata gila Imam Abu Hanifah. Hak kata gila dia tengah hidup lagi gila. Tak utimna tu. Imam Abu Hanifah kata nabis tu halal. Halal lagu mana? Nabis tu gapo dia nabis tu? Tidak nak bincang di sinilah. Akan datang bincang juga dalam kitab ni. Perhan anggur, air perhan anggur tu. Tu makna asal nabis. Tu makna asal secara lughah, secara bahasa Arab. Hak kata tak boleh tu bila diperah bertukar dia sepuluh cukup lah. Bila siapa satu tahap dia jadi orang panggil ketika dia tengah gila tu tak sepuluh kata tuak misalnya hak tu. Sedangkan di sisi Imam Syafi'i haram nabis itu. Jadi hak haram tu hak mana? Nabi hak mana? Ketika mana? Dia bahasa berkhilaf dah. Cuba pergi di apa ni alah Kedah. Dengar kita pakai piah kita minta tuak segelah dak dia kata mana? Terang nak tahu. Minta minai tuak ais. Tuak ais. Dak subuh air batu dia kata Allah. Dengar piah-piah tak pecah. Dak pergi minta tuak. Sebab pak dia tuak tu haram. Tidak gitu kan? Lepas tu dia pakai dia nira lah. Nira tu baru tak apa. Sebab kita lah banyak bahasa. Kadang-kadang kita nak sebut tak tergamuk. Tebas sebut walaupun dia terbelik betul mata kita sebut. Anda pernah dengar dah ni? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia terjemah bahasa Kelantan kita. Orang-orang luar faham parah tu. Kena beringat sikit. Di lapisan paling bawah terjemah gitu. Kalau terjemah bahasa Kelantan lugar lah orang luar dengar. Baik, cuba tengok lagi. Sedang apa ni? Dalam mazhab Syafi'i, di sisi Syafi'i itu mana Imam Syafi'i lah. Bukan mazhab dia. Haram, nabis. Jumhur ulama mengharuskan penggunaan kulit binatang buas bila mana disamak, termasuk makan pun boleh. Sedangkan golongan Hanabilah tidak mengharuskannya walaupun selepas disamak. Maknanya kalau nak makan contohnya kulit binatang ni, dia rebus, dia kerak cicit, dia contohnya lah kulit ni. Boleh makan wak khabu kulit. Misalnya, boleh. Semua kau gitu dak. Golongan Hanabilah ulama dalam mazhab Hambali kata tak harus. Kalau samak pun tak boleh juga. Gitu. Ni nak ayatnya khilaf. Ni khilaf berat ni. Kalau dalam perbincangan tentang kita kata bab
binatang ni lah kita kata dah. Banyak sungguh hilah. Ana tengok dalam internet tu, no. Nyawak berniani nasi biryani boyo. Ha, tu dia. Dia buat nasi biryani boyo seko. Keliu kita titik air mulut kita tengok kata aku tak ada teragi makan boyo ni. Lepas tu mazhab Syafi'i harus, tak boleh harus Tapi mazhab lain boleh. Pakai jubah dia tengah siap boyo. Nak awan. Jadi kalau kita tak tahu apa kita kata, dah kena tahu lah. Tu binatang buah tu. Bahaya tu binatang. Benda-benda gitulah hadirat. Sebab itulah bagi anak zaman kita lah ni, fiqh ni kena berlaku anjak ke, kena ajar biar lebih daripada batas mazhab Syafi'i. Kau tidak terkejut sebab anak-anak kita pergi ngaji luar negara, dia ngaji 4 mazhab, lebih pada tu dia ngaji. Tu. Lepas tu kalau dia nak makan, dia nak ikut tu, boleh, tak ada masalah. Takkan kita kata mazhab Ahmad tu sesat? Nak kata gitu? Tidak munasabah dia hadirat. Gitulah kan. Tapi kita kena tahulah. Sebab tu dia gini, sebab itulah kena faham molek. Dalam bab orang panggil fiqh ni, dia ada secara umumnya kena faham dulu. Hukum ni ada hukum yang berkait dengan fardu ain. Ada hukum yang berkait dengan fardu kifayah. Hukum fardu ain ni melibatkan diri kita. Hak tu kebebasan untuk kita. Tapi kalau hukum tu melibatkan kepentingan orang lain, tak boleh, kena ikut ketentuan pihak kerajaan. Bagi otoriti agama, misalnya bab nikah kahwin, kena ikut majlis agama. Tapi kalau bab fardu ain, semaya sunat rawatib, ada ke tak ada ni, hak tu hadirat atas kita. Bila kita ngaji, kita nak amal-amal lagi lah, tu tak apa tu. Hukum setuh dengan isteri batal ke, hak tu melibatkan hukum kita dengan isteri kita. Dah hak tu melibatkan fardu ain. Kan mana kalau isteri kita dia terima pendapat tak boleh kan, batal lah wuduk dia ni. Tapi kalau kita terima pendapat kata tak batal, sebab khilaf ni berlaku zaman sahabat, benda-benda lagu tu kena faham lah. Kalau tidak benar gitu, dia jadi balah tu. Kalau tak faham, tu bahayalah. Tu. Jadi kalau berkait dengan hukum, berkait dengan orang lain, tu kena ikut ketentuan kerajaan lah. Sebab dia melibatkan mahkamah, melibatkan hak orang lain. Tak boleh nak buat kedah kita tu. Kena faham molek hati-hati tak. Begitulah kan. Lepas tu nota yang ke-537, faedah memelihara diri daripada perkara syubhat. Ni kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah kan. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.